Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Setelah 3 hari kita cuti, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Seperti biasa, teruskan share, teruskan menonton, teruskan tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada Kak Zaliha Adnan, Johnny Max daripada Bukit Bendera sedang bertugas, Aslina Abdullah, Kak Rohayu Abdul Wahid, Kak Latifah Dahlan daripada Ampang, Wan Am, Waalaikumsalam, Umi Kalsum, Nur Arzimah Muhammad Arifin, Rozilah Omar, Nani, Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, sihat, Alhamdulillah. Harun Hamzah, Muhammad Syazwan daripada Labuan, Kak Sabari Abu Samad, Yazid Jalil, Sarimah Diman, Makno Ibrahim, Bukit Kapar, Abang Han Kasyaf, Zainab Abdul Latif daripada Singapura, Kak Syah Mahmud, Sarif Bakhtiar Bunga, Latifah Dahlan, Semenyih Jelas, Kak Rozilah Omar, Ismi Muzakir. Masuk aku punya live baru potong bang, setelah sebulan lebih berstatuskan penyanyi rock berambut panjang. Jadi Alhamdulillah pagi tadi dapat juga menyerahkan kepala pada tukang gunting. Setelah Sabtu dan Ahad percubaannya gagal sebab orang terlampau ramai, queue terlalu panjang. Jadi kalau hari ni handsome terlebih tu, abaikan je lah. Nur Shuliana, terima kasih. Sabri, Hashim Hassan, patutlah Jumaat cari tak jumpa. Minta maaf lah, hari Jumaat tu hari ada urusan negara sikit. Tuan Haji Ghazali Arsyad, jauh tu daripada Dengkil. Rumah siapa? Rumah anak. Saliza Liza, Kak Syah Mahmud, Pucung Perdana, Noridah Arifin, Acik-acik
bawa balik surau. Seronok surau cik dah boleh buka, dah boleh solat berjamaah, alhamdulillah. Saliza Liza, Kak Maria Chan, Singapura, Bazir Aziz, Muar Johor, Ramli Otoh, Kak Nirman Nasir, Singapura, Kak Za, Seliah Marzin, Waalaikumsalam. Ricardo Hafiz, Ustaz mau tanya, boleh gak fidyahkan Al-Fatihah untuk orang masih hidup? Boleh. Kita hadiahkan Fatihah untuk orang masih hidup pun ulama kata boleh, kan? Macam kita hadiahkan Fatihah untuk diri kita sendiri, boleh. Bangun pagi-pagi, ya Allah, aku niat baca Fatihah ni hadiah untuk diri aku sendiri. Lepas tu kita bacalah. Habis waladhdallin amin. Lepas tu kita nak hadiah pada siapa? Mak ayah masih hidup, hadiahkan. Atau isteri atau anak, tak kisah. Tetap ada pahala, kata ulama. Kak Nima Nasir, Waalaikumsalam. Sarunah Mahadi, Waalaikumsalam. Kak Zah, memang nampak keancamannya terselah. Pandai Kak Zah. Okey, malam ni saya nak baca satu hadis. Hadis ni nak kata simple tu lebih kurang lah, macam dia simple sikit. Dia simple sikit, tapi dia punya impak dia sangat power, sangat padu, sangat hebat lah. Dan saya rasa apa yang saya nak baca hadis ni, semua yang menonton malam ni, 48 orang ni, insya-Allah semua dah hafal lah ayat tu. Ayat saya nak baca ni dia hadis, tapi berkait dengan sepotong ayat Quran yang sangat popular, sangat familiar. Mesti berdebar-debar kan ayat apalah gamaknya. Okey. Hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Hadis Imam Bukhari, hadis nombor 4197. 4197. Nombor hadis 4197. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Yunus urahu qala haddatsana Abu Bakrin an abihi Hasin an abihi Duha an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Nampak? Rasa-rasa apalah ayat tu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan hafal dah, saya kata dah, semua hafal. Saya tengok wajah masing-masing pun saya tahulah jenis wali-wali hebat-hebat ni kan. Semua dah hafal lah tu. Baik, ayat tu ayat surah Ali Imran 173. Ali Imran 173. Okey, jom kita tengok huraian dia dulu. Baik, telah menceritakan pada kami Ahmad bin Yunus, aku melihatnya berkata, telah menceritakan pada kami Abu Bakar dari Abu Hashim, dari Abu Ad-Duha, dari Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia menyebut hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa maksud dia? Cukuplah Allah, hasbunallah, cukuplah Allah menjadi penolong kami, wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik pelindung. Saya ulang balik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, penolong kita, dan
Allah adalah sebaik-baik pelindung atau wakil kita. Wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik wakil pada kita, ni penjaga kita lah. Itu maksud dia. Baik, Ibnu Abbas kata kalimah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini adalah ucapan yang pernah diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud. Masa berlaku Nabi Ibrahim berdakwah, serengkah-rengkah je lah ceritanya kan, semua orang tahu dah. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah, kemudian raja yang zalim pada masa itu dikenali dengan Namrud, yang sombong, yang engkar dan ego sebagainya. Lalu bila dia kalah berhujah, bagusnya Namrud ni, dia nak juga berhujah dengan Nabi Ibrahim. Dia tak terus tangkap masuk ICA macam tu je. Kan? Tapi dia hujah dulu. Berlawan hujah, berdebat lah kita panggil tak. Dia berdebat, akhirnya dia kalah. Nabi Ibrahim menang. Lalu dia tak puas hati dan dia ugut Nabi Ibrahim. Dia nak gempak lah orang kata kan. Dia nak gertak Nabi Ibrahim dengan cara nak bakar Nabi Ibrahim, himpunkan kayu api, longgok kayu api, cucuh api, lempar Nabi Ibrahim masuk dalam api itu. Semua orang tahu cerita Nabi Ibrahim dibakar tetapi tidak terbakar. Lalu apa jadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim dia baca ayat tu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah jadi pelindung kami dan Allah yang memberi bantuan, pertolongan pada kami. Cukuplah Allah tolong aku, Allah jaga aku. Itu maksud ayat. Lalu dengan izin Allah, keyakinan Nabi Ibrahim yang sangat hebat, dan izin Allah, dia tidak terbakar. Kita tahu ceritanya kan. Allah berfirman pada api itu, kulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Ulama tafsir bincang ayat ni. Alhamdulillah, mujur Allah letak perkataan sejuk dan selamat atas Ibrahim. Maknanya api itu saja sejuk. Ulama kata kalau Allah tak sebut ala Ibrahim, nescaya api akan sejuk sampai hari kiamat. Maknanya kita tak ada harapan nak makan ikan siakap tiga rasa menggelegak berasap sebab apinya sejuk. Ulama bincang tahu benda tu. Ulama kata mujurlah, ialah kuasa Allah, ilmu Allah kan. Allah sebut kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sejuk dan selamat atas Ibrahim. Mana api yang tengah bakar Nabi Ibrahim itu saja sejuk. Kalau Allah tak sebut ala Ibrahim, ulama tafsir kata nescaya api tersebut akan sejuk sampai kiamat. Kita tak ada harapan nak makan burger bakar yang berasap-asap. Tak ada harapan. Makan boleh tapi sejuk lah semua. Macam air batu kan. Jadi tengok kuasa Allah tak. Apa Nabi Ibrahim baca? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan itulah ayat kata Ibnu Abbas yang dibaca juga oleh Nabi SAW ketika orang kafir berkata kepada Nabi, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Kerana itu takutlah kepada mereka. Orang kafir ugut Nabi, tentera kafir tengah bersiap nak serang kamu, kamu kena takut pada orang kafir itu. Lalu Nabi jawab, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah tolong aku, cukuplah Allah melindungi aku. Nabi baca juga ayat itu. So, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita pula nak buat apa? Buat bertenang. Sekejap, saya nak tengok komen sekejap.
Ismi Zakir pantang teguh. Habis nak buat macam mana bang? Orang komen kan, kita respon lah. Keep it up lah. Terima kasih bang. Buat tenang Ustaz, nanti kuliah terganggu. Ya. Kak Akmal Yahya, terima kasih. Seksyen 19 Shah Alam, Nur Hayati Mak Saad, Eliza Liza, Tanjung Pinang Indonesia hadir. Terima kasih sahabat-sahabat kita dari seberang sana, daripada Indonesia juga. Singapura pun ramai. Kak Jamila Jaafar, terima kasih. Nur Hansan Agamata, alhamdulillah. Faridah Kadir, terima kasih. Kak Fatimah Abdul Rahman, terlewat sikit, tak apa. Ustaz doakan kita jadi tarah wali. Ya, kita doakan baik-baik, insya-Allah. Faridah Kadir, apa kelebihannya Ustaz? Ni kita nak cerita ni. Rosnah Ahmad, terima kasih. Kak Latifah Ahmad, Singapura. Latifah Ahmad bukan Singapura, itu Latifah Ahmad. Ismail Din, Sungai Petani, terima kasih banyak. Kak Sabari Abu Samad, Latifah Ahmad, dua-dua betul. Hasbunallah pun betul, hasbiyallah pun betul. Tapi kalau ikut ayat Quran tu hasbunallah. Hasbiyallah ni mungkinlah ulama' dia susun mencari erti yang lebih kurang sama makna. Hasbiyallah pun makna Allah jaga kami, ataupun Allah jaga kami lah, lebih kurang macam tu maksud dia kan. Boleh je hasbunallah pun boleh, hasbiyallah pun boleh. Tapi kalau ikut ayat tu hasbunallah. Masa bila kita sesuai baca? Sabar nanti sekejap. Meti Siti, Waalaikumsalam, izinkan share. Silakan share. Terima kasih banyak. Baca hari-hari 100 kali ya Ustaz? Boleh. Bacalah 100 kali ke 1000 kali ke, berapa kali yang kita nak baca, sekadar kemampuan kita, insya-Allah. Muhammad Zuhair Muhammad, terima kasih, baru masuk, baru balik surau, alhamdulillah. Okey. Han, terima kasih. Nak buat zikir ke ayat tu atau dibaca dalam doa lepas solat? Okey, gini. Ulama ajar kita, dia benda ni kita boleh jadikan dia doa, boleh jadikan dia zikir, boleh jadikan ayat pendinding lah kita kata. Macam kita nak keluar rumah kan, baca doa bismillahi tawakkal ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Lepas tu bacalah hasbunallahu wa ni'mal wakil, ataupun nak tambah lagi ni'mal maula wa ni'man nasir pun boleh. Boleh rojok lah dalam kitab-kitab wirid ke, atau try Google ke tengok kan, ada benda tu. Boleh, tak ada masalah. So kita boleh jadikan dia wirid harian. Tiap kali nak keluar rumah, itulah doa pendinding terbaik. Tambah dengan COVID, dengan wahara, dengan kacau bilau kat luar sana tu, kita serahkan jasad kita, rohani, jasmani kita, serah pada Allah 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir pun boleh tambah kalau nak tambah. Atau nombor 2, macam sahabat sebut tadi, nak buat dia wirid harian pun boleh. Terpulanglah nak wirid 100 kali ke, permulaan 50 kali ke kan, ataupun berapa yang terdaya termampu ke, atau nak jadikan juga doa dalam lepas-lepas solat, kita berdoa tu masukkan doa ni pun boleh, tak jadi masalah. Sebab bila kita baca doa-doa atau wirid-wirid macam ni, dia sebenarnya akan menambahkan keyakinan kita kepada Allah dengan lebih hebat lagi, dengan lebih power lagi. Sebab itu sahabat sekalian, kita kena mengaji, kena belajar, kena tahu ilmu-ilmu yang sangat banyak ini, supaya apa yang kita buat biarlah orang kata berbaloi-baloi,
Jangan buat tak tahu apa ke benda. Kan, biar kita buat tu kita tahulah paling tidak asas-asasnya, sedikit sebanyak makna-maknanya, macam tu. Kan? Sebab keyakinan pada Allah ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sangat penting, especially kita orang Islam. Kita ni orang Islam. Saya ada satu cerita tau. Nak dengar cerita tak? Cerita ni best tu. Cerita ni best. Ini tak ada dalam TV3 ni. Kan? Okey, sekejap nak. Yang penting baca. Betul-betul. Baca dan serah diri kepada Allah. Haslina Abdullah. Betul. Tepat sekali. Ayat ni boleh jadi pendinding zikir dan doa. Ya. Kak Rohana Rejab baru masuk. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey. Nak dengar cerita tak? Dia cerita ni gini. Ada satu orang tentera Amerika. Dia ni sangat percaya pada Tuhan. Dia percaya Tuhan itu wujud. Tuhan tu atas kefahaman dia lah. Dia percaya yang Tuhan itu wujud. Dia ni duduk dalam tentera Amerika. So satu hari tentera lain keliling dia ni, orang yang bukan Islam ni lah. Dia pun bukan Islam juga, kan? Tapi dia percaya Tuhan tu wujud. Dia suka memikir, dia suka mencari, dan dia sangat percaya yang Tuhan itu wujud. Dengar ayat tu baik-baik. Dia sangat percaya Tuhan itu wujud. Tetapi tindakan dia percaya Tuhan tu wujud telah ditertawakan oleh geng-geng keliling dia lah, bos-bos dia, pegawai-pegawai dia, semua gelakkan dia lah. Macam orang kata dia ni kepala tak betul kot, percaya Tuhan yang tak ada. Macam tu lah. Sampailah satu hari, sahabat sekalian, dia punya macam pegawai dia lah, pegawai tentera dia, bagi dia satu kunci kereta, minta dia alihkan kereta tu, maknanya start enjin, bawa kereta tu parking satu tempat. Mamat ni pula tak pandai, memang dia tak erti bawa kereta. Dia memang jenis tak pandai bawa kereta lah, senang bahasa dia macam tu. Jadi akhirnya pegawai dia mendesak juga. Dah, kalau betul kau percaya Tuhan tu wujud kan, kau kata Tuhan wujud, sekarang ni kau minta tolong dengan Tuhan. Kau nak alihkan kereta ni, kau tak erti kan, sekarang ni kau minta tolong dengan Tuhan. Dia macam nak melekehkan lah, macam tu. Jadi Mamat ni tadi pun ambil lah kunci tu, dia pun start, hidup enjin, dan dia bawa kereta tu dan dia parking ke tempat yang diarah oleh pegawai dia tu. Maknanya kereta tu bergerak lah, kan? Yang pegawai tu dah tunggu dah tempat parking tu, ramai-ramai dengan kawan dia nak gelakkan dia ni. Nak tunggu sampai ke tidak kereta. Akhirnya sampai. Bila sampai, dia pun cabut, matikan kunci enjin tu, dan cabut kunci, bagi dekat pegawai tentera dia tu. Akhirnya pegawai tentera dia menangis, dengan orang-orang keliling yang ada menangis. Dia pun heran, pasal apa korang menangis? Dia kata, macam mana kami tak menangis? Sebab dia kata kereta tu ataupun macam Pajero van tu tak ada enjin pun sebenar dalam tu. Dalam tu tak ada enjin. Tapi sebab Mamat ni tadi percaya pada Tuhan, dan dia percaya Tuhan tu nak tolong dia, Allah yang gerakkan kereta tu tanpa enjin. Dan akhirnya pegawai dia yang kutuk dia selama ni dengan geng-geng lain, kira bahasa mudah dia insaf lah. Tapi saya tak pasti mereka memeluk Islam atau tidak. Mudah-mudahan lah. Itu cerita. Itu orang kafir, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Kita orang Islam ni. Sebab itu hari ni wirid tu kita kena lancarkan, dan kita kena, orang kata, praktik, kena amalkan, kan? Sebab kita nak serah pada siapa? Kan, dalam situasi orang kata COVID, walaupun dah reda sikit lah, 3,000 sekarang kan. Walaupun hari ni kematian paling tinggi 24 orang untuk satu hari. Jadi tak apalah, itu dah sampai masa kita doa yang baik-baik. Kita doa kawan-kawan kita yang positif tu bertahan, insya-Allah,
Dr. Faiz kita pun alhamdulillah sikit lagi nak habis kuarantin, dan kita doa Allah mudahkan urusan beliau sekeluarga untuk ke Sarawak menjalankan tugas sebagai frontliner kita lah, sebagai doktor pakar kita di sana, insya-Allah. Jadi kita yang Islam ni patutnya lebih yakin pada Allah. Ini saya pernah bincang dulu, kalau tuan-tuan follow kuliah saya tahun lepas. Alamak Ustaz, tahun lepas mana nak ingat Ustaz. Tak apa, makan lagi kepala ikan banyak kan. Jadi tuan-tuan, makna katanya apa? Saya nak ambil kesimpulan mudah dia macam inilah. Kesimpulan mudah dia, kita yakin pada Allah. Usaha, ikhtiar ataupun apa sahaja itu kena buat, kan? Orang kata usaha tu kena on lah. Mana boleh serah bulat-bulat gitu je kan? Tak jadi. Usaha kena ada. Ambil kunci start kereta, itu usaha dia panggil, kan? Pagi-pagi keluar bekerja, cari nafkah, buka kedai, meniaga ke apa, tak kisahlah. Usaha. Lain daripada itu yang bukan tugas kita, bismillah tawakal ala Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terserah pada Allah. Apa juga yang berlaku atas dunia ni yang kita tak daya nak urus, macam COVID ni kita tak daya nak urus, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya Allah, kau tolonglah kami dalam urusan COVID ni, dan kau lah sebaik-baik yang melindungi kami, ya Allah. Yakin macam tu tak? Nampak tuan-tuan? Jadi itu yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Terima kasih Kak Maria Chan, seronok ada cerita malam ni. Kan, sesekali adalah cerita-cerita yang lain sikit. Ahmad Soleh, Waalaikumsalam. Kak Faridah Kadir, pertama kali tengok kuliah Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Faridah Kadir. Dan untuk pengetahuan Puan Faridah Kadir, kuliah saya setiap malam, insya-Allah, sepanjang ni lah COVID-COVID yang tak selesai lagi ni kan. Kuliah saya setiap malam di channel audio kuliah ni, Facebook audio kuliah, setiap malam Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, lepas isyak lah, pukul 9 suku macam tu. Kita santai aja dalam setengah jam, naik semangat sikit kan, 40 minit macam tu lah, lebih-lebih kurang kan, lebih-lebih kurang. Santai borak-borak macam tu. Jadi bolehlah menyertainya malam besok. Tapi ada pengumuman, besok kita ada kuliah tambahan. Sabar-sabar, kejap lagi saya umum. Jadi terima kasih Kak Faridah Kadir, daripada mana saya tak tahu ni, mungkin Kedah ke mana, wallahualam, kan, atau KL ke, saya tak pastilah. Tapi apa pun, welcome to the club. Kan, siapa yang baru joinnya kita panggil welcome to the club. Macam tu. Jadi terima kasih banyak. Cuma Khamis malam Jumaat saya buat baca Yasin lah lepas maghrib 7.45 macam tu kan. Itu tiap-tiap minggu kita buat, insya-Allah. Ahmad Majdi Ibi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kak Jamalia Rahmat, terima kasih. Kumpulan etis kan yang tak percaya Tuhan wujud. Dia panggil etis. Kan, etis ni tak percaya ada Tuhan, kan. Pening tak puak-puak ni. Tapi tak apalah, Allah bagi kita agama, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Kepala ikan paling sedap. Kan, Kak Faridah Kadir, insya-Allah terima kasih. Banyak ustaz kuliah online, kadang-kadang tak tahu nak pilih yang mana. Tiba-tiba tergerak hati nak tengok URN. Pandai pula panggil saya URN tu. Kan, memang nama short formnya URN lah, Ustaz Rahim Nasir kan. Tapi macam saya sebut selalu, memang kuliah online terlalu banyak, terutama lepas maghrib kan. Sebab tu saya buat lepas isyak, nak mengurangkan pening kepala tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian. Kalau saya punya pun lepas maghrib, saat lagi ada kuliah ustaz lain yang tuan-tuan teringin nak tengok, dah bertembung satu hal pula kan. Jadi kita meringankan bebanan tu. Terpaksa korban lah buat lepas isyak sekejap. Tak apalah, yang penting kita mengaji lah. Tak kisah mana-mana ustaz pun boleh, no problem, insya-Allah. Natifah Ahmad, banyakkan zikir yang diajar untuk diamal. Macam mana nak pilih yang terbaik ustaz? Banyak zikir yang diajar untuk diamal. Dia macam ni,
Dia yang paling terbaik sebenarnya yang kita amal secara istiqamah. Itu yang terbaik sebenarnya. Kan? Katalah kita baca selawat sehari 10 kali. Tapi hari-hari selawat 10 kali. Itu yang terbaik. Walaupun 10 aja, walaupun 5. Tapi istiqamah maknanya maintain tiap-tiap hari tak tinggal. Itu sebenarnya yang terbaik. Saya jawab begitu sebab apa? Sebab semua zikir terbaik, semua doa terbaik, semua wirid-wirid selawat semua terbaik. Tetapi Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, Nabi kata amalan yang terbaik adalah walaupun sedikit, kata Nabi, tapi istiqamah. Itu jawapan dia. Kan? Kalau tanya mana yang terbaik, jawapan dia yang istiqamah tu. Yang kita istiqamah. Macam kita tiap-tiap malam dengar kuliah. Itu terbaik lah tu. Itu amalan terbaik sebenarnya. Walaupun dengar sambil baring-baring kan, sambil lipat baju, sambil tengok TV, mata mandang ke ustaz, telinga dengar TV pun ada tak? Contoh, bukan malam ni contoh saja. Bawa-bawa tenang dulu. Nohayati Masaat, notification tak keluar ustaz. Itulah masalah Facebook. Kadang-kadang noti tak keluar, kadang notinya keluar. Itu namanya memang noti sungguh. Kan, memang noti. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Rohayu Abdul Wahid. Diamalkan zikir dalam zikir harian. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Sabaria. Seronok kuliah URN, santai tapi berisi. Dah nak setahun live. Kan, setahun dah. Masuk bulan 2 ni, Mac ni setahun dah. Kan, lama kita kuliah kan. Setahun dah tu. Nur Aisyah, terima kasih. Lepas Isyak pun bertembung ada 2 kuliah. Mula-mula tengok kuliah URN dulu. Terima kasih banyak. Salasi Hasan, saya share mana-mana yang tak sempat nanti ulang tayang. Boleh tengok. Betul Ustaz, tertindih, rasa rugi sangat, banyak yang tertinggal. Itulah Siti kan, nak buat macam mana? Sebab Ustaz ni pun dia main buat live tu kadang-kadang dia memang saja buat. Dia macam saya buat lah, saja buat tiap-tiap malam kita isi kan. Ada yang ditaja macam tu. Jadi nak tak nak dia minta lepas maghrib, kita kena akur lah. Itu yang jadi masalah tu. Dia bukan masalah lah, tapi keadaan dia macam tu. Orang panggil prime time dia maghrib lah. Macam kita tengok berita pukul 8 kan, itu prime time dia. Kuliah pun lebih kurang macam tu lah. Macam maghrib tadi saya sempatlah menonton abang saya Ustaz Saluddin Nasir. Dia buat live maghrib tadi kan. Sempat saya tengok, dapatlah ilmu sikit. Macam tu. Kak Jamalah Jaafar, terbaik adalah istiqamah. Zuhair, biar sikit tapi istiqamah. Betul-betul. Ustaz malam ni mantap dan terbaik dengan isi penerangan. Johnny Mac, terima kasih Johnny. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Samsani Sam, Waalaikumsalam. Baru on Ustaz. No problem. Kak Maria Chan, biar sikit zikir tapi istiqamah. Betul. Nohayati Mat Saad, Ustaz, kalau kita dalam haid, kita boleh amalkan zikir dan doa yang ada ayat Quran tak? Ulama kata kalau dalam perempuan yang dalam hadas ataupun dalam haid lah, senang nak, tengah cuti tu, boleh zikir, boleh baca ayat Quran yang berbentuk zikir dan doa sahaja. Tapi diniatkan zikir lah, bukan diniatkan ayat Quran. Contoh macam hasbunallah wa ni'mal wakil kan. Dia ayat Quran tapi memang kita jadikan dia zikir. Boleh lah. Ataupun kita baca doa-doa yang macam Rabbana atina fid dunya hasanah, tu semua ayat Quran. Tapi kita boleh baca dalam keadaan haid, jadikan dia zikir dan doa. Ulama kata boleh. Yang tak bolehnya dia pegang Quran dan dia baca ayat Quran tu. Kecuali ada kelonggaran sikit untuk mereka yang orang kata sedang belajar Quran ataupun menghafaz Al-Quran, kena murajaah tiap-tiap hari. Itu ulama bincang, dia ada sedikit kelonggaran kan untuk penghafaz Al-Quran, insya-Allah. Kak Azam memang join kelahiran M time PKP, first time masa PKP. Arif Irhan dan Mak Uda yang tag, tapi
nanti orang pun dah terlampak bayang. Nak buat macam mana? Bak kata Mak Nur Ibrahim, kita tag dia balik. Kita tag dia balik kan. Tapi besok lah, ni nak habis ni. Okey, so boleh kot no. Untuk malam ni insya-Allah setakat tu dulu. So ada pengumuman sikit. Pengumumannya ialah besok pagi kita ada kuliah Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 pukul 10 pagi. Besok ada kuliah tambahan pukul 10 pagi. Saya ulang balik, pukul 10 pagi besok. Siapa yang ada ke lapangan boleh join besok pukul 10, channel yang sama, audio kuliah Facebook, audio kuliah. Dan malam besok insya-Allah kalau tak ada hal, macam biasalah kita sambung kita punya kuliah santai kita 9 suku malam. So besok insya-Allah kalau tak ada apa hal, kita ada 2 kuliah. Satu kuliah pagi pukul 10 dan satu lagi malam lepas isyak 9 suku. Makno Kak Zah tu orang Felda Trolak di Sungkai kan, Sungkai ke Bido gitulah, dekat-dekat situ lah tu. Sungkai. Okey, cuma sedikit saja pengumuman untuk kuliah pagi besok. Kalau tuan-tuan ibu-ibu ada perasan sikit lah, kuliah pagi saya tu dah 2 kali dah saya rasa saya start je kuliah, saya brom terus kuliah. Saya tak ada petik nama-nama ibu-ibu, tuan-tuan dekat komen. Kalau perasan lah. Saya minta maaf banyak sebab itu adalah permintaan pihak penganjur. Kan? Jadi pihak penganjur kata Ustaz start pukul 10, habis pukul 11, Ustaz kuliah je. Jadi sebab tu saya tak baca dah nama-nama yang komen-komen tu. Nama pun saya tak sebut. Kecuali kalau dalam tu ada soalan, saya boleh intai-intai lah. Tapi kalau macam yang tuan-tuan tulis ni, tu memang saya tak baca lah. Untuk pagi besok. Untuk malam macam biasalah kita sembang kan. Kita borak-borak tu macam biasa. Itu aku punya kuliah, suka hati akulah kan. Yang ni sebab pihak penganjur. Sebab diorang bayar kan. Diorang bagi sagu hati ataupun sumbangan. Jadi saya kena akur lah syarat penganjur. Macam tu kan. Jadi yang kecil hatilah kalau saya tak petik nama-nama tuan-tuan besok pagi kan. Dengar je lah besok kan. Jadi itu saja. Terima kasih. So kita jumpa pagi besok insya-Allah pukul 10 pagi dan malam pukul 9 suku. Terima kasih Abang Zainal Osman Singapura. Acik-acik saya selalu tulis zikir atau doa kat satu kertas keras, saya letak depan saya solat untuk saya amal. Bagus juga idea tu kan. Letak apa macam laminate ke apa kan. Lepas tu kita letak kat atas tikar sejadah, lepas semayang kita tengok, kita baca kan, boleh juga. Habis PKP kita mandi kat Hot Spring, cantik. Saya pernah pergi dan bermalam di situ, di Sungkai tu kan. Apa kan nama dia tu, Hot Spring, apa kan nama dia Kak Zah? Hot Spring apa ke benda entah kan, Sungkai tu. Saya pernah tidur situ. Seronok agak. Jadi insya-Allah kita jumpa pagi besok pukul 10. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz masuk dalam FB. Masuk. Saya memang masuk dalam FB. Esok saya link macam biasa lah. Saya akan hantar dalam grup, dalam FB, dalam BIP, semua saya masukkan. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.